forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita tengok respon Iswadi tentang isu Najib diarah bela diri atas semua 25 pertuduhan terkait MDB. Saya baca sikit. Najib Razak hari ini diperintah untuk membela diri atas 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan 2.27 bilion dana YMDB. Kita mari tengok respon detail break. So di morning dia akan tak komen macam biasa. Bahawa Datuk Seri Najib Razak sebelum ini dituduh di bawah dia macam ni, dia ada beberapa kes kesalahan dahulu, beberapa tuduhan. Pertama, kes SRC kes SRC 145 juta itu dah dapati bersalah, dan beliau telah dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta sebelum dapat pengampunan separuh lah kan. Kemudian yang itu SRC settle lah. Kemudian yang sekarang ini melibatkan 1MDB 2.27 bilion, bukan juta, bilion, 2.270 ribu juta, 2.270 ribu juta. Maksudnya dikatakan di bawah 21 pertuduhan. So hari ini mahkamah telah memerintahkan bahawa Najib membela diri. Najib diarah bela diri atas semua ke-25 pertuduhan terkait 1MDB. Najib di hari ini diperintah untuk membela diri atas 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan 2.27 bilion dana 1MDB. Mahkamah Tinggi hari ini memutuskan bahawa pihak pendakwaan berjaya mewujudkan prima facie terhadap bekas Perdana Menteri dan Menteri Keuangan terbabit. Kes itu didengar di hadapan Colin Lawrence Sequeirah yang kini merupakan Hakim Mahkamah Rayuan. Semasa prosiding, Najib memilih untuk menjadi saksi dengan memberi akun bersumpah bagi menangkis 4 pertuduhan salah guna kuasa. 7 hari lalu, Najib mengemukakan permohonan maaf ke atas orang ramai atas perlibatannya dalam skandal 1MDB. Walaupun Najib mengekalkan pendirian bahawa dia tidak bersalah. Ada orang salah faham, tuan-tuan. Ni Najib dah kata dia dah minta maaf pasal 1MDB tu. Bermakna dia mengakulah bahawa apa orang kata, dia terlibat. Dia macam ni. Datuk Seri Najib minta maaf itu bukan dia minta maaf, dia mengaku bahawa dia buat. Dia tahu dia ambil duit itu, bukan. Kita kena faham itu dulu. Dia memohon maaf kepada rakyat Malaysia bahawa dia tak tahu yang apa orang kata terdapat penyelewengan duit tersebut oleh Jolo, dan dia pun kata dia adalah mangsa keadaan, dan kalau sekiranya dia tahu dia ambil cakna, maka dia akan lebih berhati-hati lah. Itu ayat dia. Jadi dia minta maaf kepada rakyat Malaysia, tetapi dia kata bahawa memang dia tak tahu yang duit itu Jolo dah pergi sakar duit dan sebagainya, dan dia terperangkap dalam situasi dalam keadaan. Itu dakwaan beliau. Jadi orang ramai salah faham lah. So dalam hal ini Syafi'i Abdullah, Muhammad Syafi'i Abdullah, lawyer Najib, dia mengatakan seurat benang pun saya tak menang, kata Syafi'i. Muhammad Syafi'i menganggap kes 1MDB sebagai titik hitam pertama dalam kerjaya guamannya. Walaupun menyatakan dia dan anak guamnya bekas Perdana Menteri akur dan hormat Hakiman, program tersebut pun tidak puas hati. Saya sangat terkejut bahawa ini mungkin satu-satunya kes yang tak pernah dikenali di mana pada peringkat ini saya tidak menang walau satu mata. Tiada. Lupakan tentang kain, surat benang pun saya tak menang, katanya. Syafi'i menyebabkan sebagai jarang berlaku jika bukan satu-satunya kes yang bukti kabar angin diterima. Semua yang dikatakan diambil secara borong, katanya. Dia menambah bahawa pihaknya telah membuka hujah yang mereka percaya memerlukan pertimbangan yang serius. Di sebalik apa yang berlaku, Syafi'i berikrar tidak akan mengalah. Dia kata bahawa ini semua cerita kabar angin. Cerita Najib ni cerita kabar angin. Kenapa mahkamah boleh terima? So dalam kes ini apa orang kata, Hanifah Maidin, seorang pemimpin amanah, menjawab Syafi'i tak menang seurat benang sebab kes lemah. Pemimpin amanah juga pengamal perundangan Muhammad Hanifah Maidin tampil membidas kenyataan Muhammad Syafi'i Abdullah yang menyifatkan dirinya tidak memenangi kes seurat benang dalam kes Najib Razak. Tidak bersetuju dengan Syafi'i yang kelihatan menyindir Hakim Colin. Hanifah berhujah Syafi'i tak menang bukan kerana hakim, tetapi kerana kes Najib itu sendiri. Peguam Najib merugut bahawa dia tidak memenangi surat benang dan keterangan kabar angin hearsay diterima secara borong. Jawapan saya adalah anda tidak menang bukan kerana anda tidak bagus, tetapi mungkin kerana anda telah mempertahankan kes yang memang lemah.
Bercakap kepada Malaysia kini, Hanifah yang juga bekas ahli Parlimen Sepang turut mengkritik Syafiee kerana jarang jika bukan satu-satunya kes di mana bukti hearsay diterima. Saya fikir kenyataan ini dengan segala hormatnya sama sekali tidak wajar. Okey, ia tidak sepatutnya datang dari peguam kanan. Lebih buruk lagi, hakim tidak berada dalam kedudukan untuk mempertahankan dirinya daripada serangan seperti itu. Selain itu, seorang pelajar undang-undang pun tahu bahawa walaupun sebagai peraturan am, sebarang keterangan hearsay akan dikecualikan dan dianggap tidak boleh diterima, tetapi tried law atau peraturan asas bahawa sentiasa ada pengecualian terhadap peraturan-peraturan am, termasuk peraturan mengenai bukti hearsay. Ini sangat asas. Pengecualian kepada peraturan hearsay dalam prima facie jelas dan nyata. Malah hakim yang juga telah memetik kes Subramaniam, ini memang kalau hearsay, kes Subramaniam memang akan naik lah, yang sering dipetik, yang menggariskan peraturan asas membenarkan keterangan dalam hearsay diterima dengan sewajarnya oleh mahkamah. Hanifah telah pengkritik ketegar Najib berhubung peranannya dalam skandal 1MDB. Nak agaknya mungkin kecewa dengan penghakiman, tetapi saya percaya jika kita bertanya kepada orang ramai di jalan kecuali Puak Bosku, kebanyakannya akan gembira dengan keputusan ini. Nah, apa sebenarnya yang berlaku pada tempoh ini, tuan-tuan? Kita kena faham. Yang pertama, dalam mahkamah jenayah ni dia ada 3 peringkat besar lah. Kita tak ambil lah case management semua tu. So 3 peringkat besar. Satu dipanggil prosecution case atau prosecution stage, peringkat pendakwa raya. So pendakwa raya akan datang, dia akan kemukakan bukti lah. So tuduhan kepada tertuduh, dia akan kemukakan bukti, tuduhan, bla bla bla, semua dia cerita. Okay, dah habis yang itu, dan mahkamah akan mengatakan ada tak prima facie, on the surface of it, secara dasarnya tertuduh ni ada benda dia kena jawab, kerana nampaknya peguam pendakwa raya ni ada bawa bukti yang kena jawab, maksudnya tertuduh kena jawab. Jadi kalau ada, maka itu dipanggil prima facie. Kalau tidak ada, maka buang kes, tak ada prima facie. So dalam kes ni mahkamah mengatakan ada prima facie. Dan malah hakim mengatakan, ada satu kes, dalam satu saya ada baca, saya ada dia punya dia punya judgement yang ada kat saya. Saya rumuskan, saya tak nak baca rumusan sangat, tetapi panjang, lebih kurang dalam 41 muka surat. Okey, judgement daripada hakim. Okey, dia ada 25 pertuduhan. Okey, dia baca pertuduhan sebagainya. Okey, dia ada satu benda dia cakap kan, takkanlah Najib tak semak, takkanlah Najib, Datuk Seri Najib terima 2.2 bilion, dia tak semak daripada mana datang duit itu. Dan kalau dia kata datang daripada orang Arab, dia tak boleh dia tak boleh datangkan ataupun dia tak boleh provide evidence mengatakan bahawa duit itu datang daripada daripada orang Arab tersebut. Dia kata based upon a maximum evaluation of the evidence by the prosecution at the end of the prosecution case, this court finds that all the ingredients of all 4 charges under section 23 sub 1 MACC Act have been successfully made out, which if unrebutted would warrant a conviction. Dia kata berdasarkan kepada elemen-elemen ingredient di dalam section 23 sub 1 Akta SPRM telah pun dipenuhi. Kalau tidak diribat atau tidak dibantah atau tidak berjaya dipatahkan oleh pendakwa raya, dia akan amount to conviction. Jadi therefore prima facie case ada, maka kena panggil untuk defend untuk all the 4 charges. Itu under Money Laundering Act. Okay, under Money Laundering Act. Di bawah 21 case, di bawah the respective ada 21, yang tu 4 tadi. The respective 21 Act of Money Laundering which constitute the charges can be conveniently categorized as follow. 21 pertuduhan lagi boleh dipecahkan kepada 3 kategori. 9 tuduhan menerima proceed ataupun menerima pendapatan daripada aktiviti yang haram. 5 pertuduhan menggunakan, tadi 9 menerima, 5 menggunakan pendapatan atau proceed tersebut untuk aktiviti yang haram. Dan 7 pertuduhan memindah pendapatan ataupun perolehan, bukan pendapatan, perolehan tersebut
perolehan yang melibatkan aktiviti yang haram. Okey. Kemudian semua saksi telah dipanggil. Setelah saksi dipanggil, kemudian timbul persoalan, adakah Najib tidak tahu tentang perkara tersebut? Itu satu persoalan. So dalam hal ini, the present knowledge, dia dalam mahkamah jenayah ni dia ada dua, dipanggil actus reus dan mens rea. So dalam kes actus reus, dalam kes perbuatan itu dah ada kan, kerana wang tersebut masuk ke dalam akaun Najib. So sekarang ini perbincangan tentang mens rea. Kemudian hakim mewujudkan, dia kata di dalam AMLA TFA, pendeknya AMLA lah, Money Laundering Act, money laundering didefinisikan sebagai as may be inferred from objective factual circumstances the person knows or has reason to believe that the property is proceeds from an unlawful activity. Yang orang itu tahu bahawa duit ataupun dana tersebut daripada aktiviti ataupun daripada sumber yang merupakan aktiviti yang haram, atau in respect or conduct of a natural person, the person without reasonable excuse fail to take reasonable steps to ascertain whether or not the property is proceed from unlawful activity. So dalam B ni tuan-tuan, dalam BB ni dia ada AA, BB ni dalam subsection BB dia mengatakan bahawa dikira sebagai amla juga walaupun dia kata dia tak tahu. Dia kata aku tak tahu. Tetapi secara naturalnya dia gagal untuk mengambil tindakan yang wajar ataupun reasonable steps, langkah yang wajar untuk memastikan bahawa proceed itu ataupun dana itu bukan datang daripada unlawful activities, datang daripada kegiatan haram. Saya bagi contoh lah, tiba-tiba ada orang nak masuk bagi duit ke saya, Suardi, saya ni nak bagi duit ke awal derma, berapa? Tak banyak, 100 juta je. So kita macam, ush, 100 juta banyak kan. Tak apalah, bagilah. Kita tak tanya daripada mana dia dapat duit itu. Itu boleh jadi amla. Sebab itu amla ni, any amount, kalau selain lebih daripada 20,000 kena declare ataupun kena dah trigger kepada bank. Dah trigger kepada bank, because that proceeds tu boleh dikira sebagai dia boleh fall bawah amla sekiranya dia datang daripada aktiviti-aktiviti yang haram. Okay. So dalam kes ini, in all the circumstances and based on available evidence, dia kata terdapat prima facie terhadap kes tersebut. Tetapi poin yang nak bawa di sini, dia kata, hakim kata, takkanlah Najib, dia kata, takkanlah Datuk Seri Najib tak pergi cek ataupun dapatkan detail orang yang bagi duit yang dikatakan daripada Arab tersebut. Tapi even further kita boleh question juga, takkanlah Datuk Seri Najib kerana terima duit tersebut sampai tukar peguam negara, sampai tukar ketua polis negara, sampai tukar ketua SPRM, untuk tujuan apa? Kalau betul dia tak tahu what's going on, kalau betul dia tak tahu bahawa apa orang kata Jolo yang mengambil tindakan, dia tak tahu, begs the questions, kenapa dia buat benda yang dia buat pada waktu itu? Okay. So nak kata ada campur tangan, tuan-tuan, tak ada. Tapi tadi ada wartawan call saya kan, dia kata, Suardi, Kadir Jassin, dia kata bahawa ini adalah cara untuk nak menangkan Najib, supaya Najib keluar dan sebagainya. Saya kata, dia sebab penerimaan maaf. Saya kata penerimaan maaf tu tak ada kena-mengena, tak ada kena-mengena dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim kata Najib minta maaf. Okeylah, baguslah. Bukan bermakna Datuk Seri Anwar ada kuasa memaafkan Najib. Itu satu hal. Kemudian yang kedua, kita kata dalam hal tersebut yang paling penting adalah mahkamah tu menentukan bagaimana. Sebab kes ini mudah je, tuan-tuan. Duit itu masuk dalam akaun Datuk Seri Najib, itu je. Duit itu masuk dalam akaun Datuk Seri Najib Tun Razak bernilai 2.2 something billion. Masuk dalam akaun, daripada mana proceed itu untuk dia membuktikan kan. So bila Syafi'i kata dia pelik kenapa dia tak boleh menang dan sebagainya, bagi saya kenapa nak pelik kan? Kenapa nak pelik? Dia berbeza kan? Dalam kes contohnya Zahid Hamidi kan, tuduhan 40 visa luar negara, VLN, visa luar negara, dikatakan dia telah menerima jutaan ringgit dalam bentuk wang tunai. So dikatakan 3 orang ni dia bawa duit itu ke rumah Zahid, letak depan rumah dia, kemudian dia belah. Hakim tanya,
pada pendakwa raya, ada tak bukti ataupun video bergambar ke bukti kesaksi yang kamu bawa selain daripada 3 orang yang kata bawa duit itu? Kalau kereta tu lalu depan pagar rumah Datuk Seri, dia punya apartment tu ada CCTV-nya, ataupun ada CCTV yang nampak dia orang bawa beg ke dalam, ada orang bawa, ada saksi ke whatever lah, tak ada. So dalam kes tersebut hakim kata kalau macam tu tak ada prima facie lah. Ini VLN 40 kes tak ada prima facie lah. Kerana apa? Kerana macam mana saya nak kata ada prima facie? Entah-entah 3 orang ni pergi ambil duit tu, entah enjoy mana-mana. Lepas tu dia tuduh Zahid Hamidi pula pergi ambil duit tu. Ini dalam kes VLN, Visa Haluan Negara, yang pada zaman Perikatan Nasional telah membebaskan prima facie, tapi masih dalam apa orang kata, dalam rayuan sekarang ni lah. Tengah pendakwa raya tengah merayu. So sekarang ni dalam peringkat rayuan. Tapi saya percaya dalam kes tu Datuk Seri Zahid boleh menang. Sebab chain of evidence itu tak jelas. Tapi dalam kes yang 1MDB SRC ni jelas. Duit tu masuk dalam account. Dia ada money trail. Dia ada money trail. So bila ada money trail, macam mana kita nak kata otherwise, tuan-tuan? Macam mana kita nak kata otherwise? Money trail itu ada. Okay? Yang saya baca detail lagi, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini memutuskan bahawa pihak pendakwa raya berjaya mewujudkan prima facie terhadap bekas Perdana Menteri dan Menteri Kewangan terbabit. Itu didengar Colin Lawrence Square yang kini merupakan hakim di Mahkamah Rayuan. Semasa prosiding sebelum ini, Najib memilih untuk menjadi saksi dengan memberi akuan bersumpah bagi menangkis 4 pentuduhan salah guna kuasa. Akhir tamat itu menyokong kerja apa pada dapat Assalamualaikum.